Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita pada kuliah maghrib pada malam ini, dan insya-Allah saya nak bawakan kepada tuan-puan muslimin muslimat berkaitan dengan ada satu amalan di mana kalau kita lakukan amalan tersebut telah membinasakan syaitan. Ada dua kalimah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan tentang keutamaan dan kelebihan kalimah tersebut. Dua kalimah ini apabila satu orang hamba itu dia melazimi amalan tersebut, dia istiqamah amalan tersebut, maka syaitan ataupun iblis akan binasa dengan kalimah tersebut. Baik, mari kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan tersebut. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berpegang teguhlah, Nabi kata, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Nabi kata berpegang teguhlah dengan kalimah la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, wal istighfar, dan istighfar. Kenapa dua kalimah ini sangat penting kita berpegang teguh, tuan-puan yang dirahmati Allah? Ada sesuatu perkara yang Nabi SAW nak ajarkan kepada kita. Baik, sebelum kita sambung, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat FB kita. Moga-moga pada malam ini kita dapat beri masa sedikit bersama-sama kita dengar tausiah ataupun tazkirah maghrib kita, ataupun kita boleh share, kita boleh kongsikan pengisian kita pada malam ini supaya ramai lagi di kalangan kita yang dapat manfaat daripada pengungsian. Kita bukan nak jadi nak baik seorang-seorang, kita nak ajak ramai lagi yang baik bersama-sama dengan kita. Baik tuan-puan dirahmati Allah. Hanna Harina, Assalamualaikum Ustaz. Singapura hadir. Waalaikumsalam warahmatullah. Azlinda Linda, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Denis Zikri Muhammad Mustafa, Waalaikumsalam warahmatullah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan dengan penuh supaya kita ambil perhatian. Makna kata pesanan Nabi ini satu perkara yang sangat mustahak yang perlu kita ambil perhatian. Baik. Nabi kata berpegang teguhlah pada kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyakkanlah istighfar. Bahkan Nabi kata fa'aksiru minhuma. Perbanyakkan membaca kalimah tersebut. Hayati sungguh-sungguh kalimah tersebut. Terjemahkan sungguh-sungguh kalimah tersebut di dalam hidup. Kalau kalimah la ilaha illallah itu maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Istighfar bagaimana? Astaghfirullahalazim. Nabi kata perbanyakkanlah kedua benda tersebut. Mengapa? Yang menjadi persoalan pada malam ini, mengapa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita satu perkara yang kita tak tahu. Kenapa perlu perkara tersebut, amalan tersebut, kalimah tersebut diperbanyakkan, diucapkan sebanyak-banyaknya? Fa'aksiru minhuma, Nabi kata. Jawapannya ada di sini. Nabi bongkarkan satu peristiwa ataupun cerita yang kita tak tahu. Ataupun kita kata perkara-perkara gaib ni kan kita tak tahu. Rupa-rupanya dengan kalimah itu maka iblis berkata, subhanallah, kita ni nak sembang dengan iblis tak pandai, tuan-puan dirahmati Allah. Kita kalau cakap seorang-seorang, orang kata orang gila.
Tetapi kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, Nabi melihat dan Nabi mendengar bicara iblis mengenai perkara tersebut, perkara yang kita sedang bincangkan. Kenapa? Fa inna iblis, Nabi kata, sesungguhnya iblis. Iblis ni siapa? Iblis ni adalah aduwwum mubin. Aduwwum mubin, fattakhidhuhu aduwa. Nabi kata, Allah kata dalam Al-Quran, jadikan iblis itu sebagai musuh kita. Bila kata musuh, kita perlu perangi dia. Bila kata musuh, kita kena ada senjata. Apa senjata kita ni? La ilaha illallah dengan istighfar. La ilaha illallah ni apa? Kalimah tayyibah ataupun kalimah tauhid. Kunci syurga. Kalimah yang mengesakan, kita mengesakan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Istighfar pula adalah kalimah di mana kita bertemu dengan Allah untuk memohon ampun. Kita memohon ampun pada Allah, istighfar, mohon ampun. Kita faham dah dua kalimah ini. Ini adalah kekuatan bagi seorang hamba. Kerana apa? Kalimah inilah yang menyebabkan syaitan kata, iblis kata apa? Ahlakatun nas bidzunub. Siapa aku tu? Syaitan. Kembali kepada syaitan ataupun iblis. Iblis kata apa? Aku mencelakakan, merosakkan anak Adam itu dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Syaitan ni tuan-puan yang dirahmati Allah, di antara senjata ataupun kaedah ataupun cara bagaimana syaitan untuk memusnahkan, merosakkan ataupun membinasakan. Ahlaku ni binasalah maksud dia, membinasakan manusia ini, hamba-hamba Allah ataupun Bani Adam ni, keturunan Nabi Adam ni, iaitu di antara senjata yang pertama adalah dengan zunub, dosa. Apa-apa jenis dosa itu adalah jalan untuk syaitan mencelakakan ataupun membinasakan kita. Ketika kita memandang dosa dengan pandangan yang rendah, ataupun kita melekehkan dosa, ataupun kita menganggap dosa itu perkara yang kecil, maka syaitan telah berjaya membinasakan kita. Baik. Lalu bagaimana kita ingin membinasakan kembali? Kita nak counter attack pada iblis. Kita nak counter attack pada syaitan yang telah merosakkan kita. Caranya adalah dengan memperbanyakkan, betul-betul hayati, betul-betul mengamalkan, menterjemahkan dalam hidup kita, iaitu ada apa dia? La ilaha illallah. Okey ustaz, takkan dengan la ilaha illallah kita sebut la ilaha illallah sahaja syaitan dah binasa? Takkan dengan beristighfar syaitan telah binasa? Takkan dengan sekadar kita ucap? Ya. Siapa yang kata? Nabi yang kata. Baik. Sebab apa kita terjerumus pada dosa? Sebab kita lalai. Di mana permulaan lalai itu? Pada hati. Bagaimana kita nak tahu terjemahan bagi hati kita? Kerana lidah kita, dia bersangkut paut. Tetapi bila kita mulakan menggetarkan lidah kita dengan kalimah la ilaha illallah dengan istighfar, dia akan meresap ke dalam hati kita. Apa yang kita cakap, dia akan masuk dalam hati. Dia akan masuk dalam hati. Sama ada kita banyak menyebut perkara dunia, bercerita tentang dunia akan masuk dalam hati. Kan? Kita cerita, contoh misalnya, ya aku nak belilah kereta tu, ya aku nak belilah kereta tu, kereta tu power lah, kereta tu cantik lah, kereta tu dahsyat lah. Bila kita sebut pasal kereta, lama-lama cinta pada kereta masuk dalam hati. Okey. Bila hati kita dah mula cinta pada kereta, kita akan mencari bagaimana aku nak dapatkan kereta ni. Mula lahir pula tindakan. Begitu juga tuan-puan. Dan akhirnya kita dapat beli kereta, kita dapat beli rumah. Itu kalau dunia. Nak dapat dunia ni bukan susah, kita sebut je. Banyak kali sebut, dia akan masuk dalam minda, masuk dalam hati, kita akan dapat dunia. Begitu juga dengan nilaian akhirat ataupun berkaitan dengan akhirat ni tuan-puan yang dirahmati Allah. Aku nak syurga. Hebatnya keindahan syurga. Kita cerita tentang abadinya syurga. Ya, seronoknya masuk syurga abadan abada, selama-lamanya. Indahnya syurga dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Oh, hebatnya orang yang masuk dalam syurga. Hebatnya. Itu kalau kita nak masuk syurga, kena cerita pasal syurga dan berusaha untuk dapatkannya.
Supaya minda kita ini fikiran kita adalah syurga, hati kita rindukan syurga, kampung akhirat kita. Begitu juga apabila seseorang itu memperbanyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah itu akan meresap dalam hatinya, akan meresap pada minda dia. Maka ketika hati seseorang itu membesarkan Allah, pemikiran dia memikirkan tentang Allah, maka syaitan tidak mampu menguasainya lagi. Sebab itu syaitan kata aku binasa disebabkan satu orang yang selalu menyebut kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Kalimah itu akan menguasai hatinya dan pemikiran dia. Subhanallah. 100 kali masih lalai lagi, tambah lagi 100 jadi 200. Kalimah la ilaha illallah lagi hari-hari. Lama-lama hati kita akan bersih dengan kalimah la ilaha illallah. Minda kita akan bersih. Kerana apa? Kalimah la ilaha illallah itu sentiasa di minda kita. Subhanallah. Nampak? Tuan-tuan dirahmati. Begitu juga dengan istighfar. Syaitan dah berusaha dah menjerumuskan kita di dalam lembah maksiat. Masuk, terjerumus, tergelincir dalam dosa. Tiba-tiba kita kembali pada Allah, kita mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita mengaku dosa kita. Maka ketika itu syaitan akan berputus asa. Bahkan syaitan akan binasa, tuan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu, dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar, membinasakan syaitan. Ini bermaksud akhir syaitan ialah, syaitan ini, dia sangat suka masuk di dalam hati seseorang untuk meracuni hati tersebut. Supaya lalai memikirkan tentang akhirat. Lalai hatinya terhadap Allah. Lalai terhadap urusan agama, lalai terhadap syariat. Ini syaitan berusaha. Tetapi kerana kalimah la ilaha illallah dan istighfar yang diucapkan oleh seorang muslim, seorang beriman itu, maka menyebabkan syaitan binasa. Subhanallah. Sebab itu Nabi kata perbanyakkanlah menyebut kalimah tersebut. Kerana kalimah itu akan meninding. Dia akan meninding kita daripada gangguan syaitan, daripada bisikan syaitan. Fawaswasalahum syaitan, bisikan syaitan. Baik, kemudian apabila hati lalai daripada mengingati Allah, maka syaitan akan berjaya untuk menyuntik perasaan cintakan dosa, cintakan dunia, lalai terhadap agama, lalai terhadap syariat. Nampak? Bila satu orang itu dia lalai daripada mengingati Allah, menyebut nama Allah, memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang kebesaran Allah, hatinya lalai terhadap Allah, maka syaitan akan menyuntik. Siapa yang kata? Nabi yang kata akan menyuntik tentang indahnya dosa. Dia tak rasa sensitif pun terhadap dosa. Apa ramai hari ni tuan-puan dirahmati Allah, orang dia tak rasa sensitif terhadap dosa. Kerana apa? Syaitan dah suntik perasaan tersebut. Moga Allah ampunkan orang seperti ini, tuan-puan dirahmati Allah. Allah berikan hidayah. Hari ini kita lihat ramai yang tak sensitif terhadap dosa. Dia rasa dosa itu boleh buat duit. Itu yang dia letak kat Instagram, nak promote satu produk, dia sanggup masukkan satu video suami isteri di atas katil. Itu kalau suami isteri. Kalau bukan suami isteri, perempuan lain, lelaki lain, tapi dia buat adegan seperti suami isteri, Allahu Akbar, malu. Hari ini anak-anak kita, remaja-remaja kita pun tak nampak dah benda itu satu dosa. Menganggap perkara dosa itu ringan. Oi, bahaya. Berjaya tak syaitan menyuntik perasaan tersebut? Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Berjaya, tuan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu istighfarlah. Kembalilah pada Allah, kembalilah pada agama. Dengan istighfar itu, dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, memperbanyakkan kalimah tersebut akan menyedarkan kita daripada kelalaian tersebut. Dengan cara itulah mengeluarkan syaitan daripada menguasai diri kita. Baik. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana syaitan menguasai seseorang yang lalai itu dengan menyuntik di dalam hatinya satu perkara, iaitu mencintai dosa, mencintai dunia dan dosa. Baik. Sehingga kan kita lihat orang tersebut seperti apa? Seperti menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik.
Dalil dia dalam surah Al-Jasiyah ada, dalam surah apa lagi? Al-Qasas pun ada. Kita dengar sama-sama ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allahu akbar. Allah kata dalam Al-Quran apa dia? Adakah kamu tidak melihat bagaimana satu orang hamba itu dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Nafsu ini sebagai Tuhan. Kerana apa? Syaitan telah berjaya menyuntik hatinya dengan kecintaan terhadap dunia, cinta terhadap dosa. Bahkan dosa itu jalan untuk dia mencari keuntungan pula. Allahu akbar, na'udzubillahi min zalik. Orang kata salah benda tu. Saya rasa benda tu biasa, tak ada apa. Kita janganlah kolot sangat. Astaghfirullahalazim, kita boleh kata macam tu. Jangan jadikan dosa, satu-satu perkara yang berkaitan dengan dosa, jadi modal untuk kita dapatkan keuntungan yang sedikit di atas muka bumi ini. Itu tanda seseorang telah dikuasai oleh syaitan, disuntikkan syaitan terhadap cinta terhadap dosa dan dunia, sehingga kan nafsu menjadi Tuhan kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Benda ni yang kita perlu ambil perhatian. Bagaimana nak menyedarkan daripada kelalaian tersebut? Kembalilah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada syariat. Tuntut ilmu balik. Rujuk dulu para ulama, rujuk dulu orang-orang yang faham agama, supaya kita tak lakukan kesilapan tersebut. Itu tanda sehingga kan nafsu menjadi Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Zikrullah merupakan pembersih hati. Sebab itu mengapa seseorang itu dia dah tak rasa, dah sensitif terhadap perkara tersebut? Sebab apa? Hatinya ada bermasalah. Jadi untuk membersihkan hatinya yang telah kotor, yang menganggap dosa itu perkara biasa, maka apa yang perlu dia lakukan? Dia perlu zikrullah. Kembali pada jalan yang pertama, zikrullah. Kerana apa? Zikrullah membersihkan hati. Dalam kitab Mishkat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih bagi hati ialah zikrullah. Kita nak cari apa? Nak bersihkan hati kita. Nabi kata, para ulama kata, zikrullah lah. Dan kalimah zikrullah yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kita nak cari apa? Cari kelorok? Tak jadi. Kita nak cari sabun apa? Nak bersihkan hati? Tak jadi, tak boleh. Sebab itu sebelum Nabi SAW naik ke langit, sebelum Isra' Mi'raj, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Soalan kita, Nabi tak bersih lagi ke hati waktu tu? Sebelum Nabi nak di Isra' Mi'raj kan, soalan kita, hati Nabi waktu tu tak bersih ke? Tak. Sebenarnya Allah nak ajar kita, sebelum kita nak dapat dekat dengan Allah, kita nak bersih, kita nak menerima syariat Allah, nak melakukan syariat yang Allah turunkan ke atas kita ni dengan cara yang baik, dengan cara yang sempurna. Sebelum kita nak menunaikan solat, bersihkan hati. Soalan kita, solat tu bukan membersihkan hati ke? Tak, Nabi nak ajar sebelum kita solat, bersihkan hati juga. Nabi nak pergi naik ke langit, nak bertemu dengan Allah. Adakah Nabi kotor hati Nabi ketika di dunia? Tak. Nabi nak gambarkan betapa pentingnya membersihkan hati ni setiap masa. Dan perkara yang terbaik untuk dijadikan amalan untuk membersihkan hati adalah memperbanyakkan zikrullah. Dan zikrullah yang terbaik adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah, kenapa kalimah la ilaha illallah? Dan kalimah ini juga digunakan untuk mengajar kepada bayi yang baru lahir. Salah satu para ulama kata apa? Di dalam pendidikan anak-anak, tarbiyatul aulad, dalam mendidik anak-anak ni, daripada dia lahir sampailah sebelum umur dia 2 tahun,
kalimah yang pertama yang perlu kita ajarkan adalah la ilaha illallah. Ada satu hadis yang menyebutkan, kan, ada hadis yang menyebutkan, walaupun hadis ini dhaif, kita boleh amalkan. Siapa yang mengajarkan kepada anaknya, man rabba, siapa yang mengajarkan anaknya sehinggalah anak dia boleh menyebut kalimah la ilaha illallah, lam yusibha, tidak akan dihisap di akhirat kelak. Walaupun hadis ni dhaif, tapi nak bagi tahu, ada setengah cendekiawan ataupun para ulama yang meletakkan hadis ini satu amalan yang sangat bagus kita gunakan untuk ajar pada anak-anak. Salah satu amalan yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah ini kalau kita perhatikan juga, kalimah ini juga kita ajarkan kepada orang yang sedang nazak. Nampak? Baru lahir kita ajarkan kalimah ini, esok saat lagi kita nak mati, kita pesan pada anak. Kelebihan dia apa tuan-puan? Bila kita ajar anak, kita pesan pada anak. Esok kalau ayah mati, ajarkan kalimah ini pada ayah. Sebab Nabi kata, man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis ni sahih. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebelum dia mati, ketika dia nazak, masuk syurga. Masya Allah, hebat kalimah ini. Sebab tu kalimah ini perlu dilazimi, bersungguh-sungguh untuk mengucapkannya. Okey. Takkan ucap dia. Ya, ucap. Nabi kata ucap. Perbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah di mana pun kita berada. Sebab kalimah ini dia tak diletakkan khusus di mana-mana. Okey. Dia hanya boleh dibaca lepas solat. Baca di luar solat bid'ah. Tak ada. Sebab kalimah ni di mana-mana kita boleh baca. Sambil kita drive boleh baca. Tak dikira bid'ah. Sebab zikrullah ni di mana-mana. Sama ada kita berdiri, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sama ada dia berdiri baring ataupun berada dalam tidur. Dalam tidur dah tak bunyi dah lah. Maksudnya kata dalam keadaan mengiring, nak tidur pun dia boleh. Sebab apa tuan-puan? Dan kalimah ini adalah kalimah paling mudah untuk kita sebut, yang tak memerlukan kepada anggota yang lain untuk menggerakkan kalimah ini. Hanya lidah sahaja. Bahkan gigi pun tak digunakan ketika menyebut kalimah la ilaha illallah. Cuba kita sebut la ilaha illallah. Sebab tu kalimah ini sangat mudah untuk kita ajarkan kepada budak yang baru lahir ataupun budak yang mula nak membesar. Budak baru lahir menangis je lah tahu. Anak-anak, budak-budak yang baru nak membesar, ajarkan kalimah ni. Okey. Kita jumpa mana-mana anak jiran ke, anak-anak kawan kita, kan? Kita tepuk sikit dia. Adik ikut abang, ikut pakcik, ikut makcik. Cuba sebut la ilaha illallah. Memang senang nak diucapkan. Bahkan orang yang nak mati, bertarung dengan sakaratul maut, bisikkan pada telinga dia. Pesan pada anak, dulu ayah yang ajar kamu kalimah la ilaha illallah. Ayah nak pesan pada kamu, esok kalau ayah nak mati, kamu datang, ajarkan pula pada ayah. Nampak? Kalimah ini berlegar dalam hidup kita. Perlu dilegar-legarkan. Di mana-mana pun kita boleh lakukan. Okey? Sebab itu tuan-puan dirahmati Allah, kalimah ini telah membinasakan syaitan. Syaitan berusaha untuk rosakkan kita, membinasakan kita. Tetapi ketika seseorang itu dia melazimi kalimah la ilaha illallah, kalimah itu akan menjentik dan menggerakkan dirinya untuk meninggalkan dosa, bahkan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama kata apa? Ketika seseorang itu dia menyebutkan dirinya dengan kalimah la ilaha illallah, dengan zikrullah, itu tandanya Allah sedang mengingatinya. Kata Ibnu Atha'illah, kalau kita nak tahu sekarang ini kita berada di sisi Allah bagaimana, Allah pandang kita bagaimana, kita lihat sekarang ini kita sedang disibukkan dengan perkara apa. Kalau kita sedang disibukkan dengan zikrullah, dengan kalimah la ilaha illallah, itu tanda Allah sedang mengingati kita. Dalilnya, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Ingati aku,
aku akan ingat kamu. Ini janji Allah. Aku ingat kamu, engkau ingat aku ingat kamu. Engkau ingat aku, berusaha untuk mengingatiku selangkah, aku akan merapati engkau sedepa, sehasta dan macam-macam. Ada beberapa hadis kursi yang bercerita tentang bagaimana Allah mendekati seseorang hamba itu apabila dia bersungguh-sungguh dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rugilah tuan-puan kalau kita tak ambil peluang benda yang senang. Di mana-mana kita boleh duduk dan kita baca kalimah tersebut. Bahkan menguntungkan kita pula. Menyebabkan Allah pandang kita pula, kita menarik perhatian Allah. Bahkan amalan ini boleh mendekatkan diri pada Allah, bahkan membinasakan syaitan. Allahu akbar. Yalah, tujuan syaitan menyuntik hati kita terhadap dosa dan cintakan dunia, tinggalkan agama, lupakan akhirat. Itu tujuannya untuk apa? Supaya kalimah la ilaha illallah tu senang dia cabut. Tetapi bila kita kembali balik kepada kalimah la ilaha illallah, sedarkan diri kita balik pada mengingati Allah, kita istighfar pula, mohon ampun pada Allah supaya Allah ampunkan kita. Kita mengaku atas kelalaian kita, kita mohon ampun pada Allah. Maka usaha syaitan yang selama ini sia-sia. Sebab tu dia kata apa? Aduh, mereka telah membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Sebab itu syaitan binasa, iblis binasa ketika dia goda Nabi Adam AS turun ke dunia. Berjaya tak? Fawaswasalahum asyaitanu, berjaya. Luar biasa. Ini adalah result yang luar biasa, kan? Dan malam semalam pun kita dapat satu result yang luar biasa. Player Malaysia kalah, kan, lawan dengan Vietnam. Luar biasa juga, kan? Kalah tu luar biasa. Dapat penalti, hai, dahsyat. Binasa juga. Apa? Binasa pula apa? Kita kata luar biasa juga. Kita lihat peristiwa yang luar biasa. Jatuh tanpa ditolak, dapat penalti, luar biasa. Mana yang faham-faham. Tapi nak bagi tahu, syaitan juga telah melakukan sesuatu perkara yang sangat luar biasa. Berjaya mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Tetapi syaitan juga binasa kerana istighfarnya Nabi Adam AS. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Dengan kalimah taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan kalimah itu juga syaitan telah binasa dan Nabi Adam AS dapat kembali semula ke dalam syurga pada suatu ketika yang telah Allah tetapkan. Nampak? Di sini kita belajar, tuan-puan yang dirahmati Allah, betapa pentingnya istighfar. Zikrullah, la ilaha illallah dan istighfar itu dapat membersihkan hati, dapat membinasakan syaitan. Bahkan di sini kita boleh lihat di antara tempat-tempat waktu yang terbaik untuk kita istighfar. Okey. Allah sebut yang istighfar ni ada beberapa tempat. Di antaranya sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah sebut. Okey. Allah galakkan kita kalau nak istighfar, waktu yang terbaik adalah sebelum sahur. Waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Kenapa waktu sahur? Sebab waktu itu dekat dengan waktu subuh. Amalan yang diwajibkan. Tetapi istighfar amalan yang sunnah, yang disunatkan sebelum subuh. Jadi kalau kita boleh bangun, kita istighfar, nampaklah kesungguhan kita nak mohon ampun. Dan waktu tu sangat sukar, melainkan orang-orang yang betul-betul ikhlas, bersungguh-sungguh untuk mencari keampunan pada Allah, dia akan bangun, dia akan istighfar. Jadi Allah nak tengok kesungguhan kita mohon ampun. Jadi Allah bagi tahu, okey, baik, kau dah minta ampun, dah minta maaf, boleh, tak salah. Apa yang perlu buat? Tuhan, apa yang perlu saya buat, Tuhan? Aku cadangkan engkau bangun sebelum subuh, istighfar. Waktu sahur tu tempohnya berapa lama, Ustaz? Lebih kurang 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran kita baca. 50 ayat Al-Quran ni lebih kurang dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau surah Yasin 83 ayat, tahun berapa ayat? Bacalah 50 ayat. Adalah dalam tak sampai 10 minit ke 15 minit macam tu.
Waktu tu terbaik. Allah nak tengok. Kalau engkau betul nak mohon ampun pada aku, bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar sebelum subuh. Okey. Allah beri jalan lagi. Nabi bagi jalan lagi. Okey, nak istighfar. Waktu bila ustaz? Nabi bagi jalan lagi. Waktu bila kita nak istighfar? Iaitu selepas solat. Kelebihan dia, Allah hapuskan dosa. Berapa banyak? 3 kali je lepas solat. Lebih, tak ada masalah. Bagus. Zikir ni lebih baguslah. Diletakkan beberapa angka itu sebagai satu syarat. Syarat istighfar, kan? Sekali boleh. Tetapi nak bagi tahu tuan-puan yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu diistighfar dengan penuh keikhlasan, Allah akan hapuskan dosanya. Walaupun hanya sekadar 3 kali selepas solat. Okey. Nabi kata istighfar lepas solat 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Allah hapuskan dosa. Nampak. Tapi nak bagi tahu, di sini kenapa 3 kali? Kenapa tak 100 kali, 200 kali? Hanya 3 kali. Nabi nak tekankan di sini apa? Ketika engkau sungguh-sungguh penuh dengan keikhlasan, walaupun 3 kali engkau istighfar pada Allah, dosa 60 tahun Allah ampunkan. Dosa 40 tahun yang lalu Allah boleh ampunkan. Dosa 20 tahun yang lepas, dengan 3 kali istighfar Allah ampunkan. Tapi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesempurnaan. Istighfar tu dengan penuh kejiwaan, dengan penuh penyesalan, dengan penuh mengharapkan bantuan dan rahmat daripada Allah. Istighfar tu, astaghfirullahalazim, ya Allah, aku mohon kepadamu yang maha besar, alladzi la ilaha illahu, dan tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, huwal hayyul qayyum, yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Baru satu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 2. Lagi sekali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3. Banyak ke? Tak banyak. Tetapi ketika kita ucapkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejiwaan, dengan penuh pengharapan supaya Allah ampunkan dosa kita, padahal baru solat. Sebab tu tenang-tenang dulu tuan-puan yang dirahmati Allah. Lepas habis solat tu jangan terus bangun. Tenang, bertenang. Sibuk mana kita terhadap dunia ni? Dunia ni boleh ditangguhkan, akhirat tak boleh main tangguh-tangguh. Saya ulang lagi sekali, dunia ni, perkara dunia semua boleh tangguhkan. Akhirat bila kita tangguhkan, kalau kita mati, habis. Tangguh, bersedekah nak tangguh-tangguh sedekah, habislah kamu. Silaplah kamu. Kamu takkan jumpa lagi subuh semalam. Kalau kamu tak buat amalan yang terbaik subuh semalam, rugilah kamu. Jadi subuh esok buat yang terbaik. Bangun sebelum subuh, solat 2 rakaat, istighfar. Paling kurang pun, kalau terjagalah orang kata. Ini saya ajar satu tips. Contoh penat sangatlah kot, banyak kerja dan sebagainya, bangun pun tak larat, paling kurang dah terjaga, terbuka mata tu, istighfar je lah, bangun tidur kan? Sebab nak dapat fadilat wabil ashari hum yastaghfirun tadi. Sebelum azan ni tengok 5 minit lagi nak subuh, tak apalah, baring dululah. Sambil kita baring tu, kan kita dah bagi tahu zikrullah ni baring pun sah. Subhanallah, baring pun sah. Bangun, Allah berat ni nak bangun, tak larat lah nak ambil uduk, nak apa, nak solat 2 rakaat, nak duduk atas sejadah, berat lah. Berat-berat pun tengah baring kalau istighfar sah.
selawat sah. Kita baca la ilaha illallah bangun tidur. Kan Nabi ajar, bangun tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sekali bangun tidur baca kan. Okey. Sah. Zikir tu dapat pahala terus. Kalau nak sah solat subuh, kita kena niatnya, kena jaga 13 rukun tu dengan baik. Berdiri tegak, zikrullah, baring pun sah. Dah cukup syarat dah. Kan? Subhanallah, senangnya. Jadi cadangan saya tuan-puan dirahmati Allah. Buka-buka je mata, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sambil pegang, pejam mata, selimut kat badan lagi, bantal peluk kat tepi. Istighfar. Senggol sikit pasangan kat sebelah tu. Oi. Jom sama-sama baca. Bangun. Nak masuk subuh ni, bangun. Jom siap-siap baca. Kan? Ajak pasangan kita. Kalau ada anak, ajak anak. Ajarkan anak. Ajar keluarga kita. Amalan yang sangat ringan tuan-puan, tapi dapat membinasakan syaitan, memutus asakan syaitan, menyelamatkan kita. Okey. Baik tuan-puan dirahmati Allah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat yang besar dan kita dapat amalkan dan ajarkan. Amalan ini sangat mudah dan kita jangan malu-malu untuk ajarkan kepada ahli keluarga kita. Amalan ini sangat mustahak tuan-puan dirahmati Allah. Amalan ini sangat mustahak untuk kita ajarkan kepada anak, cucu, cicit kita. Sebab apa? Amalan ini akan melindungi kita daripada syaitan membinasakan kita. Sebab tu, okey baik. Saya tutup dengan satu ayat Al-Quran bercerita tentang bagaimana satu keluarga boleh masuk syurga. Salah satu amalan dia ni lah. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nak jumpa ahli keluarga di dalam syurga, ajarkan mereka keimanan yang sebenar. Dan Nabi kata untuk meneguhkan. Ni Nabi kata, saya ulang lagi sekali, Nabi kata apa? Hendaklah kamu berpegang teguh untuk meneguhkan keimanan. Berpegang teguhlah dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Okay. Sebab tu kalau dalam wahum wabil asharihum yastaghfirun, Allah kata dan mereka di waktu sahur memohon ampun pada Allah. Makna kata satu keluarga mohon ampun, bukan seorang. Ajak ramai-ramai bangun. Ini waktu-waktu PKP ni sangat sesuai, masing-masing ada kat rumah. Kan? Sebelum ni tak pernah buat. Inilah masanya nak buat. Bila lagi kita nak buat? Ajak ahli keluarga kita. Buat ramai-ramai. Istiqamahkan. Okey? Jangan kita lepaskan peluang. Amalan yang sangat mudah, sangat ringan yang boleh kita amalkan tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak memastikan ahli keluarga kita masuk syurga sama-sama? Kita ajarkan kalimah ini kepada ahli keluarga. Kalimah ini sangat mudah dan sangat ringan. La ilaha illallah, istighfar, astaghfirullahalazim. Ajarkan dia. Bangun tidur, lepas solat, itu je. Dua tempat ni. Istiqamahlah. InsyaAllah kita akan lahirkan keluarga-keluarga ahli syurga. Iman itu tidak diwarisi. Ya, betul. Tetapi kita perlu usaha untuk bawa ahli keluarga kita untuk masuk syurga bersama-sama. Sebab Allah kata memang ada. Satu keluarga masuk. Nampak? Jadi ini salah satu tips supaya iman tu alhaqna bihim zurriyatahum, mereka bertemu di dalam syurga dengan zuriat-zuriatnya. Kerana apa? Walladzina taba'athum zurriyatuhum biimanin, kerana mereka sama-sama mengikuti jejak langkah keimanan ahli keluarganya, bapa-bapanya. Nampak? Jadi tuan-puan dirahmati Allah, ajarkan kalimah ini yang sangat mudah dan tahu di mana kita nak baca amalan ini, nak lakukan amalan ini, maka kita akan dapat kelebihan dan keutamaan yang sangat besar dalam hidup kita. Wallahu alam, cukup sekadar itu, kurang lebih saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri.
Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Wallahu alam. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.